Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya tercari-cari dan saya terfikir-fikir. Satu soalan daripada netizen. Dia kata, apa jawaban Anwar Ibrahim, apa respon Anwar Ibrahim selepas tindakan Fadli Syari membuat hantaran karikatur yang menggambarkan seolah-olah pemimpin negara kita seperti binatang bersama dengan dua lagi buah negara ASEAN, yaitu Thailand dan Kamboja. Dalam hantaran itu ada binatang menyerupai monyet, biri-biri dan kambing. Soalan netizen itu ialah apa respon Anwar Ibrahim? Apa pandangan Anwar Ibrahim dan apa tindakan Anwar Ibrahim? Adakah Anwar Ibrahim akan bertindak seperti bekas seorang Perdana Menteri yang lain yang ada di Malaysia, masih hidup tapi sudah terlalu tua? Kalau masa dia dulu ada ISA, orang yang buat macam itu confirm dah kena masuk ISA. Tapi sekarang tidak ada lagi ISA. Apa pula komen Anwar Ibrahim? Apa tindakan Anwar Ibrahim? Saudara, tidak ada apa-apa kenyataan setakat ini yang keluar daripada Anwar Ibrahim. Tetapi kita boleh menjangkakan jawaban Anwar Ibrahim. Apa jangkaan kita? Saya akan ulas sebentar lagi. Ikuti terus ulasan ini sampai habis. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada Anda. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang mendidik, menguatkan imun badan kita. Secara ringkas dan umumnya, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita mudah kena penyakit karena imun badan kita yang tidak lagi kuat. Kita juga tidak sembuh dari semua jenis penyakit, dari besar sampai yang kecil, karena imun badan kita yang sudah tidak kuat, tidak bijaksana, dan bertindak bodoh. Imun badan yang bertindak bodoh lagilah sengsara, karena imun badan kita melawan diri badan kita sendiri. Lalu kita sengsara dan sakit. Tapi terapi imun Transfer Factor for Life ini bukan saja meningkatkan imun badan kita, tetapi juga mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana dan tidak menyerang badan kita sendiri. Dia dididik untuk mengetahui mana satu kawan, mana satu lawan. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Produk ini juga, terapi imun ini juga adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan kedokteran abad ini. Saudara dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Jangan tangguh-tangguh lagi, karena mungkin ini jalan penyelesaian masalah kesehatan Anda yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, tidak ada jawaban yang ditemukan setakat ini berkait dengan kenyataan ataupun jawaban balas daripada Anwar selepas digambarkan seakan-akan binatang. Tapi kita boleh jangka, apa tindakan Anwar Ibrahim? Dia akan memaafkan. Kadang-kadang ini membuatkan para penyokong Anwar Ibrahim, termasuk saya, akan menjadi hairan. Bukan saja kita hairan, kita kagum. Bayangkan Anwar Ibrahim dipenjara beberapa kali, tapi selepas dia dikeluarkan daripada penjara, dia kata dia tidak ambil hati pun. Dia tidak berdendam pun. Dia tidak suruh mereka memohon maaf. Dia pun tidak penjarakan mereka. Anwar pun tidak cari kesalahan mereka untuk belas dendam. Daripada itulah, kita dapat menjangkakan Anwar Ibrahim tidak akan bertindak menangkap mereka. Dia pasti akan memaafkan, tetapi tidaklah terlampau keterlaluan. Kalau dah terlalu terlampau, Anwar tidak akan tangkap, tetapi rakyat yang akan tangkap. Bukan menangkap secara fisikal, tetapi rakyat yang akan jatuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Anwar Ibrahim menunjukkan teladan yang sangat baik sebagai seorang pemimpin yang mana memberikan teladan supaya tidak berdendam dan melepaskan yang jahat. Saudara, Anwar Ibrahim biasanya akan menjawab, beliau mengampuni dan akan membiarkan pihak berkuasa yang menyiasat. Secara langsung selepas dilabel sebagai binatang atau disebut sebagai binatang, Anwar Ibrahim tidak menjawab apa-apa. Setakat ini,
Ada laporan bahwa pemimpin PAS pernah melabel negara dan pihak lawan sebagai kambing, biri-biri, dan monyet. Namun, tiada kenyataan rasmi yang mendokumentasikan Anwar menanggapi pelabelan tersebut secara langsung. Jika kamu ada maklumat tentang jawaban itu, Anda boleh menyampaikannya kepada saya. Namun demikian, maklumat tambahan yang kita terima setakat ini, Anwar pernah menyaman satu stesen televisyen kerana dilabel sebagai Islamic extremist atau amateur leader. Beliau kemudian menarik balik saman itu pada tahun 2004. Lain daripada itu, tindakan tersebut bukan berkaitan dengan pelebalan binatang. Jadi pada pendapat Anda, apakah yang Anda mahukan tindakan Anwar yang boleh diambil? Kalaulah kamu sebagai Anwar, apa yang kamu akan buat? Tapi itulah, saya rasa Anwar Ibrahim akan memaafkan dan akan membiarkan pihak berkuasa yang membuat siasatan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam satu hantaran semalam, memprovokasi di dalam channel saya, soalan kepada saya, kata beliau, ada saya dengar PKR dan juga Barisan Nasional akan bergabung. UMNO dan PKR bergabung. Atau kata dia lagi, Anwar akan menyertai semula UMNO. Adakah itu benar atau itu hanya satu provokasi, satu naratif yang cuba menghancurkan Kerajaan Perpaduan Madani juga PKR? Ini jawabannya. Tolong sebarkan kepada semua para penyokong Pakatan Harapan, khususnya PKR. Ini tidak benar. Penyataan bahawa PKR dan UMNO bergabung, Anwar Ibrahim akan menjadi presiden parti UMNO, itu adalah satu perkara yang bohong. Ianya tidak betul bahawa PKR dan UMNO telah bergabung. Dalam erti kata lain, satu parti politik atau satu gabungan tetap seperti Pakatan Harapan atau Barisan Nasional BN. Namun sejak pilihan raya umum ke-15 pada November 2022, kedua-dua parti ini telah pun turut melibatkan BN, PH, GPS dan beberapa parti lain. Dalam konteks itu, mereka berada dalam satu pentadbiran persekutuan. Apakah sebenarnya status PKR dan UMNO sekarang? PKR adalah ahli utama dalam Pakatan Harapan PH yang sejak 24 November 2022 memimpin kerajaan persekutuan dengan kerjasama dari BN, termasuk UMNO, GPS, GRS, Warisan, dan lain-lain. UMNO pula kekal dalam Barisan Nasional BN dan merupakan rakan sekutu utama tradisinya seperti MCA dan MIC. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun transfer factor folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak mampu melawan penyakit daripada dalam. Imun badan kita itu seperti tentera yang mempertahankan tubuh kita daripada dalam dan bertindak seperti doktor yang menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, kita akan sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bertindak mengatasi, menghancurkan dan membuang semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Ini adalah produk yang diluluskan KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia, juga penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan dan lulus dan juga halal. Kalau mungkin selama ini kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk mencari jalan penyelesaian masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan penyelesaian yang Tuhan tunjuk pada Anda semua. Saudara-saudara sekalian, kerjasama dalam Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan BN sebenarnya berada dalam Kerajaan Perpaduan demi menjaga kestabilan negara ketika tiada gabungan tunggal memperoleh majoriti mutlak selepas PRU 15. UMNO secara tegas menyatakan bahawa kerjasama itu bukan bermaksud mereka akan bergabung dengan Pakatan Harapan, tetapi ia adalah hubungan strategik dan keperluan politik. Penegasan PKR pula, Presiden PKR Anwar Ibrahim menyebut bahawa
PKR akan terus memperkukuh hubungan kerjasama dengan UMNO dan BN di semenanjung Malaysia, khususnya dari segi politik dan pilihan raya masa depan. Ini tidak bermakna PKR meninggalkan Pakatan Harapan. Sebaliknya, ia lebih kepada memperkuat persefahaman strategik antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam beberapa senario politik tertentu. Secara kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, soalan adakah PKR dan UMNO akan bergabung atau telah bergabung? Jawabannya tidak. Mereka kekal parti berlainan dan berada di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing. Soalan yang kedua, adakah mereka bekerja sama dalam kerajaan? Jawapan yang tepat ialah betul. Mereka bersama dalam kerajaan perpaduan sejak November tahun 2022. Namun demikian, Perikatan Nasional agak jealous atau cemburu dengan kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang cukup berjaya ini. Perikatan Nasional pernah menjangkakan bahawa kerajaan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini akan runtuh seawal seminggu sebulan. Tetapi nampaknya ramalan mereka itu tidak langsung berjaya. Mereka kecewa dan terus cemburu. Mereka dengki dengan apa yang berlaku dalam kerajaan sekarang. Itu sebabnya mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan Anwar dan kerajaan perpaduan. Adakah mereka bakal bergabung sebagai satu gabungan baharu? Persoalan ini juga sangat kritikal. Jawabannya, tiada bukti rasmi. UMNO sudah menegaskan tiada gabungan baru selain Barisan Nasional. Pakatan Harapan pula menyokong kerjasama PKR pula menyokong kerjasama Pakatan Harapan BN, tetapi bukan menggabungkan parti. Nota tambahan, terdapat pemimpin seperti Hamzah Zainuddin yang bersatu menyatakan keterbukaan untuk PN bergabung dengan UMNO jika berlaku konsensus politik, tetapi ia bukan melibatkan PKR secara langsung. Contoh lain Mahathir Muktahir ini ialah peletakan jawatan Menteri Tengku Zafrul dari UMNO untuk menyertai PKR pada Mei 2025 yang mencetus polemik dalam hubungan dalam kerajaan perpaduan negara. Jadi ringkasnya, PKR dan UMNO tidak pernah bergabung sebagai satu entiti politik, tetapi mereka bersekutu dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan negara sejak PRU 15. UMNO secara jelas menegaskan bahawa hubungan itu bukan gabungan dengan Pakatan Harapan. Manakala PKR menyokong kerjasama selari bersama BN tetapi tetap berpegang pada struktur gabungan parti mereka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu hantaran di Facebook menarik perhatian saya. Malaysia punya hal, puas hati bila baca posting ulasan brother ini, kata beliau. Lama sudah aku nak tulis, aku nak bincang, aku nak ulas tentang hal politik ini. Lama dah. Tapi hari ini aku rasa menjadi kewajipan untuk aku tulis tentang persoalan kenapa PAS bukan pilihan yang wajar untuk diangkat sebagai kerajaan. Sebab utamanya adalah PAS dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, kata Nur Hadi Muhammad. Fadli Saarini, ahli parlimen PAS, pernah jadi ketua pemuda PAS pusat dan sekarang adalah ketua penerangan PAS pusat. Kau bayangkan ketika ada dua negara jiran sedang berperang, kemudian Perdana Menteri Malaysia yang secara kebetulan pula kini merupakan pengerusi ASEAN secara penggiliran, bertindak sewajarnya untuk menjadi mediator atau perantara atau orang tengah atau apa sahajalah yang mahu mendamaikan dua negara yang sedang berperang. Sebagai rakyat yang waras, walau apapun kecenderungan politik kita, bukankah ini adalah langkah yang wajib kita sokong? Tetapi tindakan pemimpin yang ada di Perikatan Nasional terlalu nak berdendam, terlalu nak menunggang. Apa saja dia tunggang tanpa fikir jangka panjang, dia tunggang. Termasuklah keterlanjuran Fadli Syari membuat karikatur membayangkan seperti Anwar dan pemimpin negara yang lain dibayangkan seperti sekumpulan binatang yang sedang diamankan.
Perbuatan ini memang betul-betul kurang ajar dan biadab. Tidak memikirkan apa yang berlaku. Apa pula pendapat Anda? Kalau Anda setuju, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar letak jawatan Fadli Syari. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita bertindak lemah, kita tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi dengan adanya terapi imun Transovector for Life ini, dia mendidik imun badan kita menjadi kuat, melatih imun badan kita menjadi bijaksana semula. Kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang sendiri menyerang penyakit itu, menyembuhkan kita daripada akar-akar penyakit itu. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan lulus KKM. Saudara-saudara sekalian, kau bayangkanlah, ada dua buah negara yang bukan bergurau, memang tengah berperang, sudah bom di sana-sini. Tetapi ada pula pemimpin kita yang menganggap perkara itu seperti satu gurauan sindiran biasa. Sebagai rakyat yang waras, kita sepatutnya menyokong tindakan Anwar Ibrahim mengamankan dua buah negara itu. Kalau itu tidak berlaku, kita juga akan menerima natijahnya. Kita juga akan menerima kesannya apabila jiran kita berperang. Kita juga akan menerima bencana juga, malapetaka. Jadi, menurut penulis Nur Hadi Muhammad ini, dalam Islam pun punyalah banyak dalil yang menyeru kepada perdamaian dan fadhilat mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa. Malangnya penganut PAS ini bukannya bersungguh nak jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup, kata beliau, tapi yang sebanyaknya depa putar belit dalil untuk kepentingan politik saja. Kau ingat perang ini macam main mercun depan rumah kau kah? Perang ini melibatkan nyawa. Ada yang terkorban. Mati itu bukan benda yang boleh dianggap ringan. Kemudian, Fadli Syari ini yang bertindak lebih cepat daripada berpikir, pula meletakkan karikatur yang menggambarkan Perdana Menteri dan dua pemimpin negara jiran itu seperti haiwan. Apa benda ni? Kenapa terlalu bodoh? Fadli ni yang benar-benar macam tidak tahu lagi membezakan politik dan binatang. Sepatutnya yang digambarkan sebagai binatang itu adalah para penjahat, para penjenayah, perasua, yang makan rasuah, bagi rasuah, curi duit kerajaan, dan juga salah guna kuasa. Itu yang paling tepat digambarkan sebagai binatang. Katakanlah pilihan raya akan datang di takdir PAS jadi kerajaan, dan tentulah Fadli Syari ini akan dilantik sebagai salah satu menteri atau paling tidak pun timbalan menteri. Masa tu kau rasa Malaysia akan dihormati oleh negara Thailand dan Kamboja kah? Kau rasa orang takkan korek kah pemimpin Malaysia yang pernah menghaiwankan pemimpin negara lain? Sebab itu orang ramai berulang kali sebut, walaupun orang boleh tak suka dengan kerajaan sedia ada, tapi Perikatan Nasional PN bukan sama sekali pilihan terbaik untuk dipilih sebagai alternatif. Aku ulang lagi sekali, sebab PAS dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana. Sekian kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.